So kalau anda tanya saya, kiranya benda ni bagus ke tak bagus? Bila tidak ada orang yang mengawal mesej-mesej yang dikeluarkan tersebut, dan macam mana kita nak control fake news? Jawapan dia, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, doktor kewangan anda. Baru-baru ini kita dikabarkan berita yang mana Elon Musk, founder of SpaceX, Tesla. Mungkin SpaceX ramai orang tak tahu, tapi Tesla, saya yakin ramai daripada masyarakat di Malaysia ini dah pun tahu Tesla. So the founder of Tesla berjaya membeli Twitter sebanyak 44 bilion dollars US dollar. So 44 bilion Saya just nak ulas lah tentang pembelian Twitter oleh Elon Musk ni dari segi implikasinya ke atas kita. Saya yakin ramai juga rakyat Malaysia yang mempunyai Twitter. In fact, saya sendiri pun ada Twitter account. Handle saya @dr.adam_zubir. So bolehlah follow. Sempat promote Twitter kan. So implikasinya, apakah tindakan Elon Musk apabila Elon Musk beli saja Twitter kan, sebagai founder kan. Oh, ini game-game orang billionaire ni memang bagi saya macam dalam cerita, dalam movie kan. Kita nak tak boleh nak terfikir oleh akal fikiran kan. Dia beli, sebaik saja dia beli sahaja Twitter. Apa tindakan Elon Musk yang pertama adalah beliau memecat semua top management dekat Twitter. CEO, dia pecat semua. Itu satu. Yang kedua, Elon Musk nak jadikan Twitter ni satu aplikasi yang memang 100% freedom of speech. Maksudnya anda boleh cakap apa saja dalam Twitter, anda takkan di-ban. In fact, contohnya kita tengok ex-Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dah dapat semula akaun beliau. Setelah bertahun-tahun kena ban, dapat semula akaun. Lagi seorang figure, Kanye West pun sama juga. Kena ban sebab apa yang beliau cakap dekat Twitter beliau, tapi sekarang ni dapat balik akaun. So all these people yang sebelum ni kena ban mungkin anda ada Twitter account yang anda kena ban. Kalau anda ni besar, big enough, mungkin anda unban lah. Tapi saya tak tahulah kalau biasa-biasa kena ban. Unban ni mungkin kena hantar email surat cinta kepada Elon Musk. Manalah tahu anda punya Twitter account dapat kembali. But point dia adalah orang-orang ini, mereka dapat kembali account mereka. Kenapa Elon Musk beli Twitter pada asalnya adalah untuk mengembalikan freedom of speech kepada masyarakat. And that's why he fire all this top management dekat dalam Twitter. So persoalannya, adakah freedom of speech ini bagus ataupun tak bagus? Kan? Betul tak? Adakah anda suka? So cuba anda komen dekat dalam ruangan komen di bawah. Anda rasa freedom speech ni bagus ke tak bagus? Kalau bagus, kenapa? Kalau tak bagus, kenapa? Kalau anda tanya saya sendiri, saya rasa tindakan Elon Musk ini, bagi saya, my own personal opinion, okey lah. Masalah dengan social media kita sekarang ini, kalau kita tengoklah, social media yang ada, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, all the social media yang kita ada sekarang ini, siapa yang menentukan mesej kita itu kena ban ataupun tidak? Siapa? Mesti ada individu yang menentukan sama ada mesej kita ini patut kena ban ataupun tidak. Masalahnya, siapa yang menentukan ataupun siapa yang memantau individu-individu ini? So saya bagi contoh Twitter lah kan, the CEO. Siapa yang memantau CEO ni sama ada mesej ini kena ban ataupun tidak? At the end of the day, where is the freedom of speech? So if you look at our current social media, there's no such thing as freedom of speech. Technically, kan, walaupun dia cakap, semua orang boleh cakap, semua orang boleh bagi pendapat dan sebagainya, tidak. So problem dia, there's no such thing as freedom of speech. Sebab at the end of the day, semua orang yang mempunyai social media, akaun-akaun anda sebenarnya dijaga oleh beberapa individu yang anda pun tak kenal. Ikut suka mereka lah, sama ada mereka nak ban akaun anda ataupun tidak. That's a big problem there. So technically, ada beberapa group of people yang mana mereka cakap apa sekalipun, mereka tak dapat apa-apa implikasi. Siapa yang memerintah, siapa yang control everything? Terus jadi konspirasi teori kan. Hanya beberapa orang tertentu saja yang sebenarnya control the media. Control apa yang anda nampak, apa yang anda baca, semuanya dimanipulasi oleh segelintir orang sahaja. In fact, benda ini sebelum social media wujud pun, benda ni dah berlaku dah dulu. Dulu mungkin belum ada social media, tetapi dulu orang ada apa? Ada news.
Kan ada berita. So contohnya CNN, Al Jazeera, okay? Apa lagi? BBC dan sebagainya. Siapa yang control message yang disampaikan itu? So apa tindakan Elon Musk sekarang ni? Dia terminate semua orang, all the CEO, C-suite level. Harapan beliau adalah untuk jadikan Twitter ini some sort of decentralized. Maksudnya apa? Okay, maksudnya dia nak gunakan the blockchain technology, yang mana terciptanya blockchain technology ni dengan terciptanya Bitcoin few years ago, many years ago, yang mana setiap message instead of controlled by a few group of people ke atas, message ini akan jadi decentralized. Orang-orang yang ada Twitter account, mereka boleh menentukan sama ada message ini bagus, patut kena ban ataupun tidak. Dengan cara, kalau ini based on pemahaman saya tak tahu Elon Musk buat macam mana. Kalau saya tahu, maksudnya saya lah pemilik Twitter account kan. You need more than 51%, okay, 51%. Let's say lah, Twitter account ada 400 juta pengguna yang guna Twitter account. Kalau kita tengok, again benda ni, I'm just giving you an example. Lebih daripada 200 juta, let's say lah 201 juta orang cakap satu message tu. Let's say lah, message yang saya keluarkan ABC ni adalah message yang patut kena ban. So kalau 201 juta rakyat, 201 juta orang ni cakap yang message ni patut di-ban, dan then account ataupun message saya akan di-ban. So that is what it meant by decentralized. Bukannya hanya segelintir individu saja yang menentukan anda ni salah atau betul, tetapi sebaliknya the algorithm akan tengok, okay, majority daripada pengguna tersebut. Kalau mereka rasa this message is fake news ataupun benda yang salah, benda yang mengakibatkan porak-poranda dan sebagainya, then that particular account ataupun individu akan di-ban. So kalau anda tanya saya, kiranya benda ni bagus ke tak bagus? Bila tidak ada orang yang mengawal message-message yang dikeluarkan tersebut, dan macam mana kita nak control fake news? Jawapan dia memang tak boleh lah. Kata nak freedom of speech. And terutamanya zaman sekarang, zaman digital, memang tak ada cara pun anda nak kawal. Sebab everything is handed to the people. So, kalau kita tak boleh nak kawal fake news, sesiapa pun boleh cakap apa-apa. Saya boleh cakap apa-apa, kan? Boleh cakap anything. And then nothing will happen to me. Scammer pun akan berleluasa. Sebab nothing can stop them. So, how do we protect ourselves? Go back to basic. Cara kita nak lindungi diri kita adalah kita janganlah sesekali percaya apa yang kita nampak di social media. Go back to basic. Apa yang anda nampak kat social media, apa yang anda nampak dekat berita, apa yang anda nampak dekat surat khabar dan apa-apa sahaja media, even video yang anda tengok, jangan percaya bulat-bulat. Do your own due diligence yang pertama, dan kedua, have some common sense. Anda kena tahu lah, at least lah, kena ada basic understanding, basic knowledge about how the world works. Kalau lah ada some random guy cakap benda yang tak apa-apa, okay, BS, benda yang mengangarut, anda nak percaya bulat-bulat ataupun tidak, itu anda sendiri kena cari maklumat tersebut. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, credit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.